Oleh demikian, kita memutuskan bahawa laporan itu, laporan akhir siasatan kemalangan udara pesawat Sabah Air 6 Jun 1976 akan diturun taraf menjadi declassify. Ya, semua maklumat itu akan kemudian diperkenalkan, dihebahkan melalui kenyataan rasmi kerajaan dan juga Kementerian Pengangkutan. Guys, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim baru saja mengumumkan yang akan mendedahkan laporan siasatan tragedi 666. Wow, ini satu yang sangat mengejutkan untuk rakyat negeri Sabah umumnya. Kerana semenjak peristiwa tersebut berlaku sehingga hari ini tiada siapa yang berani dedahkan apa yang berlaku dengan tragedi 6.6 ini. Sebelum ni pernah Datuk Yong Teck Lee persoalkan benda ni, tapi ramai pemimpin-pemimpin pertikaikan kerana seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan di sebalik 666 ini. Jadi Datuk Yong Teck Lee terus mendiamkan diri dan pemimpin-pemimpin lain pun mendiamkan diri. Perdana Menteri yang sebelum ni pun mendiamkan diri. Tetapi kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mendedahkan laporan siasatan tragedi 666. So guys, apa sebenarnya yang berlaku pada tragedi 666? Pada 6 Julai 1967, sebuah penerbangan kapal terbang GAD Normat yang membawa 11 orang penumpang telah terhempas di Sembulan, mengakibatkan semua penumpang 11 orang dalam kapal terbang tu meninggal dunia. Dan guys, yang tragisnya, mangsa-mangsa yang meninggal dunia adalah orang-orang very important person in Sabah, iaitu yang terdiri daripada Ketua Menteri Sabah, iaitu Tun Fuad Muhammad Stephen, Menteri Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Peter Majuntin, Menteri Perhubungan dan Kerja Raya Datuk Chong Tahin Bun, Menteri Kewangan Negeri Datuk Saleh Sulong, Pembantu Menteri kepada Timbalan Ketua Menteri Darius Binion, Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Wahid Peter Andau, Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri Sabah Dr. Syed Husin Wafa, Setiausaha Sulit kepada Menteri Kewangan Malaysia Tengku Razali Hamzah iaitu Ishak Atan, Pengawal Peribadi kepada Tun Fuad Korporal Said Muhammad, Juruterbang Gandhi J. Nathan dan anak Tun Fuad Stephen iaitu Johari Tun Fuad. Jadi ke-11 orang yang terkorban ini adalah orang penting di negeri Sabah. Mereka adalah ahli kabinet negeri Sabah. Dan menurut laporan yang saya dapat, punca kemalangan adalah disebabkan lebih muatan yang sepatutnya kapal terbang tersebut 6 orang saja tapi dimuatkan 11 orang dan menyebabkan juruterbang gagal mengawal kapal terbang tersebut dan akhirnya terjatuh di kawasan Sembulan. Dan kawasan tersebut menjadi kecoh, ramai orang datang untuk melihat tempat kejadian kapal terbang tersebut jatuh. Dan setahun kemudian, kawasan itu telah didirikan Tugu Peringatan sempena tragedi 666. Dan sehingga hari ini, asal tanggal 6 Jun, rakyat Sabah akan buat majlis untuk memperingati 666 ini. Namun, menjadi persoalan, apakah sebab utama tragedi 666 ini? Adakah konspirasi di sebalik tragedi ini? Sehingga hari ini belum diketahui.
Namun, ada beberapa persoalan di sebalik tragedi Double Six ini. Di antaranya, pertama, dikatakan penerbangan 11 ahli kabinet ini daripada Labuan ke Kota Kinabalu untuk mendatangani perjanjian minyak 10% daripada Sabah untuk Kerajaan Persekutuan, dan dikatakan Tun Fuad Stephen, Ketua Menteri Sabah ketika itu, tidak bersetuju dengan perjanjian tersebut. So persoalannya, betulkah penerbangan tersebut ingin memeterai perjanjian minyak negeri Sabah? Yang kedua, sepatutnya salah seorang Menteri Kewangan Malaysia ketika itu, iaitu Tengku Razali atau dikenali sebagai Kuli, sepatutnya menaiki pesawat tersebut untuk ke Kota Kinabalu bersama 11 ahli kabinet. Namun begitu, dia telah dihalang oleh timbalan Ketua Menteri Sabah ketika itu, iaitu Datuk Haris. Dikatakan Datuk Haris menghalang Tengku Razali untuk naik kapal terbang tersebut, mengatakan dia ingin Tengku Razali merasmikan kandang lembunya di Pulau Bangi, Sabah. Adakah Datuk Haris dan Tengku Razali tahu cerita sebenar di sebalik tragedi Double Six ini? Hanya mereka yang tahu. Itu yang menjadi persoalan sehingga hari ini. Dan selepas kejadian tragedi Double Six, banyak yang berlaku kepada negeri Sabah. Di antaranya perjanjian minyak 5% untuk Kerajaan Persekutuan. Sabah menjadi negeri yang paling miskin. So, apakah sebenarnya yang berlaku dengan tragedi Double Six ini? Adakah ia konspirasi? Adakah ia dirancang? Ataupun ia kemalangan biasa ataupun kemalangan kebetulan? Jadi guys, kita akan tunggu jawapannya sehingga Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan apa sebenarnya yang berlaku kepada tragedi Double Six. Rakyat Sabah menanti, rakyat negeri Sabah menunggu apa sebenarnya yang berlaku. Saya akan bincangkan di video akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.